Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Badriah binti Abdullah. Saya Anis Farahing binti Asnul Aidi. Hai, nama saya Aina Akila binti Muhammad Mustaqim. Hai, saya Anis Syairah binti Masaat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syakirah binti Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Video ini bertujuan untuk memenuhi keperluan kursus HIA 3023 subjek akhlak di bawah seliaan Profesor Dr. Abdul Munir bin Ismail. Cik besi sini lah dulu rumah kena tolak. Cakap dengan abang buatlah pondok-pondok sini, tak larat naik sana. Itulah asal dekat Reban Ayam tahu rumah dia. Duit tak ada, rumah bocor-bocor, air pun tak ada guna air hujan. Dapat duit bantuan tentulah dapat beli ayam sikit-sikit nak besarkan anak. Anis, cuba awak tengok tu. Kesian kan mereka? Lah Nisa, kesiannya diorang. Saya tak sampai hati lah tengok diorang. Kini, dunia telah dikejutkan dengan sebuah virus yang dikenali sebagai COVID-19. Ia telah mengundang pelbagai masalah terhadap semua lapisan masyarakat. Justru itu, ia amat berkait dengan sedekah dan keprihatinan terhadap golongan masyarakat di Malaysia ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai, dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Namun, masyarakat masih kurang kesedaran dan pendedahan mengenai sedekah dan manfaatnya. Oleh itu, kami telah memilih tajuk akhlak, iaitu akhlak bersedekah. Semoga ia akan memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, amalan bersedekah yang amat dianjurkan Islam sememangnya akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Seperti yang kita sering dengar bahawa dengan bersedekah kita tidak akan menjadi miskin. Tidak, malah rezeki kita akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda. Okey, kali ini saya akan membahaskan mengenai 3 sedekah utama di sisi Allah. Yang pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah ini adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Sedekah jariah ini juga adalah sedekah yang manfaat dari apa yang disedekahkan dapat dirasakan oleh ramai orang. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di akhirat nanti kita akan menjadi seorang yang berjaya. Sebab apa? Sebab dengan sedekah inilah kita akan mendapat pahala yang banyak dan pahala yang berterusan. Okey, yang kedua iaitu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kita dianjurkan untuk tidak pamer riak dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutamanya sedekah. Hal ini kerana pahala sedekah akan lenyap apabila si pemberi selalu mengungkit-ungkit dengan apa sedekah yang telah diberikan, dan juga pahala akan menjadi sia-sia jika kita riak dengan apa yang kita sedekahkan. Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Bermaksud, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Dalam ayat ini menunjukkan kita jangan riak. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat riak, dan kita kena berdoa agar amalan kita terpelihara dari sebarang kekotoran. Yang terakhir iaitu sedekah kepada kerabat.
Sedekah kepada kerabat ni bermaksud kita sebagai manusia, kita sepatutnya tidak memilih-milih kepada siapa yang kita hendak bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang yang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. So free tak? Free kan bayar ni kan kat nasihat dan kat baju. Sebenarnya banyak tanya Kak pasal konsep sedekah. Oh, apa yang Kak faham pasal konsep sedekah ni adalah memberi sesuatu yang bernilai kepada orang lain dengan ikhlas. Tak terhad pada harta dan wang kan Kak? Ya betul tu. Kalau kita bantu ibu bapa mengemas rumah, memasak, mencuci kereta pun dikira sedekah kan Kak? Betul tu. Selagi perbuatan kita memberi manfaat kepada orang lain, ini dikira satu sedekah. Bayar baru teringat yang ustazah kat sekolah dia bagi tahu hari tu. Sedekah berasal dari kata bahasa Arab, sadaqah, yang bermaksud suatu pemberian yang diberikan oleh orang Muslim kepada orang lain secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Betul tu. Sedekah bermaksud pemberian kepada seseorang yang memerlukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lagi Ustazah bayar tentang sedekah ni? Lepas tu Ustazah bagi tahu juga sedekah secara umum adalah merangkumi sama ada yang sunat maupun yang fardu. Jika yang fardu ia dikenali dengan zakat. Contoh sedekah sunat apa Kak? Contoh sedekah sunat adalah apa yang Ustaz Adik buat sekarang ni. Dia membantu orang yang memerlukan. Contohnya beri makanan kepada pihak-pihak yang bertugas di hospital ketika musim COVID-19 yang melanda ni. Oh, macam tu. Sekarang Baik dah faham. Terima kasih Kak Su. Sama-sama. Jom tolong Kak kemas baju. Kata nak mari. Okey, jom. Anis, awak buat apa tu? Tengah tidur ke? Hai Nisa, tak adalah. Saya tengah duduk je ni sambil main phone. Kenapa Nisa? Oh, tak ada. Saya nak tanya awak sesuatu boleh? Boleh, tanyalah. Tanya apa tu? Macam ni, tadi kan dalam kelas, saya ada belajar tentang tajuk sedekah. Menarik tahu tajuk tu, semua orang fokus. Tapi kan Anis, saya tidak berapa jelas lah tentang dalil berkenaan sedekah. Awak tahu tak beberapa dalil yang berkaitan dengan sedekah? Oh, banyak je Nisa dalil berkaitan sedekah ni. Ada daripada Al-Quran dan juga ada daripada hadis. Awak nak tahu daripada mana? Dua-dualah. Oh, boleh je. Kalau macam tu, saya bagi satu contoh daripada Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 195 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan belanjakanlah, yang ini harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Okey, itu daripada Al-Quran. Kalau daripada hadis pula, saya ambil satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu berkeadaan miskin dan dia hendak bersedekah, maka hendaklah dia terlebih dahulu mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Kalau ada yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada anak isteri dan orang yang ditanggung nafkahnya. Kalau ada juga yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada kerabatnya atau kepada orang yang ada pertalian kerabat dengannya. Kalau ada juga yang berlebih, maka hendaklah disedekahkan kepada orang lain yang memerlukan bantuan yang ada di sana sini. Okey Nisa, yang tu hadis daripada Imam Ahmad mengenai sedekah. Oh, terima kasih Anis. Okey, sama-sama. Okey, sekarang saya dah faham dan jelas dah mengenai dalil-dalil sedekah. Oh, rupanya banyak juga ya dalil-dalil yang berkenaan dengan sedekah. Okeylah, tak apalah kalau macam tu. Saya keluar dulu ya Anis, awak rehatlah dulu. Okey Nisa. Assalamualaikum Raudah. Awak sihat ke? Awak tengah buat apa ni? Salam. Oh, Aiza. Alhamdulillah, saya sihat. Saya tengah main anak kucing ni. Awak sihat? Alhamdulillah, saya sihat juga. Tadi saya dah lupa kat situ. Lepas tu saya ternampak awak. Saya tegurlah awak.
dah alang-alang saya dekat sini, saya nak minta pendapat awak sikit boleh? Boleh, insyaAllah. Jika saya tolong, saya akan bantu awak. Saya dan kawan-kawan saya ingin membuat sesebuah program mengenai bersedekah. Tapi saya takut orang lain memandang sinis dan memandang kami seperti ingin menunjuk-nunjuk. Oh, begitu. Niat dan cara awak itu sudah betul. Namun, awak harus tahu kita tak akan mampu untuk memuaskan hati semua orang. Yang penting niat sedekah kita itu. Awak mahu saya kongsikan mengenai adab-adab bersedekah? Oh, boleh juga. Adab yang harus kita amalkan ialah yang pertama, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Iaitu, kita digalakkan untuk memberi barang kepada orang lain daripada kita menerima barang daripada orang lain. Kedua, niatkan sedekah kita itu hanya lillahi ta'ala dan mengharapkan keredoannya semata. Sifat riak harus dielakkan. Ketiga, bersedekah dengan menggunakan harta yang halal. Harta atau bantuan yang kita hulurkan mestilah dari sumber yang halal dan diyakini dari unsur-unsur syubhah. Terakhir sekali, kita harus ikhlas dan tidak mengungkit-ungkit akan bantuan atau sedekah yang diberikan. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Masya Allah, terima kasih Raudah atas pengkongsian ini. Semoga kita semua dihindari daripada sikap mazmumah ini. InsyaAllah, saya akan kongsikan perkongsian ini kepada kawan-kawan saya. Amin ya Rab. Sama-sama Aiza. Okeylah Raudah, saya balik dululah. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Waalaikumsalam. Anis, tapi kan Fiza tak ada banyak duit nak bagi sedekah. Macam mana? Fiza ni janganlah fikir kita sedekah kita nak bagi duit saja. Kita boleh bagi dari segi benda. Contoh macam ada kucing kat rumah kan, kita ambil pinggan, kita letak nasi, kita letak ikan. Tu pun ada kira sedekah. Macam hari tu kan Fiza di jalan, Fiza nampak lah ada orang letak whiskers dekat tepi kedai. Itu kira sedekah juga kan? Kira sedekah lah, tak semestinya kita kena keluarkan duit. Benda macam-macam kita boleh sedekah. Ataupun kan kalau kita tak ada duit, kita boleh sediakan kotak. Okay. Hari-hari kita masukkan RM1. Nanti dah cukup sebulan, kita keluarkanlah duit tu. Lepas tu kita bagi kat masjid ke. Tak adalah banyak sangat duit keluar kan. Betul-betul. Baguslah dia Anis. Okey Anis, terima kasih. Jap, ada lagi sebenarnya. Okey, kita boleh juga letak dekat masjid. Contohnya kita letak kerusi. Kerusi ni boleh guna, orang tua-tua boleh guna. Ataupun kita letak Al-Quran pun boleh. Kita beli naskah kan. Nanti kalau orang baca pun kita dapat pahala kan. Lepas tu ada lagi yang paling senang, iaitu kita kena senyum. Senyum pun dianggap sebagai sedekah. Senyum sedekah kan? Senyum lah. Maksudnya kita senyumlah dekat orang tua-tua kan. Senyum kat Anis. Akhir sekali, ada lagi. Sebelum tidur kita maafkan orang. Kita maaf pun dah dikira sedekah. Okey lah kalau macam tu start esok Fiza akan start sedekah lah. Boleh. Terima kasih Anis. Dah lewat lah, jom kita balik. Jom lah. Adik nak beli apa tak? Nak beli aiskrim boleh tak? Boleh. Jom. Kita pergi beli aiskrim. Sedap tak adik aiskrim tu? Sedap? Akak rasa tak? Oh, tak apalah adik. Makanlah, akak tak nak. Kak, berapa harga aiskrim ni? Awak nak bayar balik akak? Tak apalah adik. Akak sedekah je. Tak apa, makan je. Usahakan akak ni. Kenapa akak nak bersedekah? Oh, sebab banyak hikmah bila kita rajin bersedekah ni. Oh, ya ke? Apa hikmah-hikmah ni? Contoh. Saya tak faham ya. Banyak sebenarnya hikmah dia. Tapi yang akak tahu antaranya yang pertama, bila kita bersedekah, iman kita akan semakin bertambah. Sebab sedekah ni merupakan satu ibadah. Bila kita buat satu ibadah tu, dia akan dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah. Contohnya macam solat kan. Bila kita solat, akan semakin bertambah. Macam itulah juga sedekah.
Faham tak? Okey, yang kedua pula, hikmah yang kedua, bila kita selalu bersedekah, Allah akan tambahkan lagi rezeki pada kita. Adik pernah dengar tak? Orang cakap kalau kita nak bertambah rezeki, kita kena bagi ke orang kan? Macam tu lah. Hikmah dia bila kita makin bagi ke orang, Allah akan tambah berganda pada kita. Seperti dalam hadis Nabi SAW, turunkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Maksud hadis ni, dia cakap, kalau kita nak bertambah rezeki, nak rezeki tu turun daripada Allah, kita kena rajin keluarkan sedekah. Macam tu lah. Tapi ada ustazah orang kata kalau kita sedekah banyak-banyak nanti dosa kita akan terhapus. Betul ke kak? Allah akan hapuskan dosa kita yang lepas. Tapi kita perlu disertai dengan kita solat sunat taubat, kita sesal dengan dosa yang kita lakukan dan kita berniat dalam hati supaya tak nak ulang kesalahan tu. Seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sedekah itu boleh menghapuskan dosa seperti air yang memadam api. Oh, faham. Lepas ni ada nak rajin sedekah. Ni dah nak hujan dah ni. Nampak ada mendung lah tu. Melalui babak-babak daripada video yang telah dipaparkan sebentar tadi, dapat dirumuskan bahawa perlunya mengamalkan adab-adab yang sopan ketika bersedekah. Hal ini kerana Islam menitik beratkan ke atas umatnya untuk bersedekah dengan cara yang diajarkan oleh Islam, seperti memberi ikhlas seikhlas hati. Demikian itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 38 yang bermaksud, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka kerana riak kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Oleh itu, dengan adanya penerapan akhlak-akhlak mulia dalam diri umat Islam itu sendiri, maka agama Islam itu terlihat indah.